Tahukah anda, sehingga hari ini polis Diraja Malaysia tidak pernah menutup kes jenayah kanak-kanak bernama Nurin Jazlin Jazimin walaupun peristiwa ini telah berlalu 14 tahun. Rentetan daripada kes pembunuhan kanak-kanak itu, satu talian khas Nur atau kini lebih dikenali sebagai Kasih 15999 iaitu satu pusat panggilan kerajaan yang beroperasi 24 jam sehari ditubuhkan bagi menangani kejadian berhubung kebajikan dan kemasyarakatan. Siapakah Nurin Jazlin dan kenapa namanya masih segar dalam ingatan rakyat Malaysia sehingga ke hari ini? Nurul Jazlin adalah kanak-kanak yang dibunuh dengan kejam yang pertama kalinya dilaporkan di Malaysia sehingga kisahnya mendapat liputan meluas media termasuklah luar negara. Ketika menyiasat kes ini, polis Diraja Malaysia turut mendapatkan khidmat pasukan daripada Amerika Syarikat untuk membantu dalam siasatan kes ini. Sebelum kita teruskan, kita ceritakan sedikit latar belakang adik Nurin ini. Nurin Jazlin berusia 8 tahun dan merupakan murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur. Dia adalah anak kedua daripada 3 orang adik-beradik kepada pasangan Jazimin Abdul Jalil dan Nur Azian Bistaman. Mungkin ada yang fikirkan bahawa Nurin ini sama seperti kanak-kanak yang lain. Sebenarnya kanak-kanak comel ini menghidap masalah buah pinggang dan juga tekanan darah tinggi yang memerlukan dia memakan ubat setiap hari. Nurin telah keluar bersorangan ke pasar malam berdekatan rumahnya di Wangsa Maju untuk membeli sepit rambut kira-kira jam 8 malam. Selalunya Nurin akan pergi bersama dengan kakaknya, namun pada hari itu ibunya mengizinkan dia pergi bersorangan kerana rumah mereka jaraknya sangat dekat dan tidak terfikir perkara yang buruk akan berlaku. Risau anaknya yang tidak balik pada malam itu, ibunya segera keluar mencari dan bertanya kepada peniaga-peniaga pasar malam. Namun, tiada seorang pun peniaga yang nampak akan kelibat kanak-kanak itu. Semenjak itulah bermulanya misi pencarian Nurin Jazlin yang mendapat liputan meluas di negara ini. Pada waktu itu, boleh dikatakan rakyat Malaysia yang membeli surat khabar ternanti-nantikan perkembangan kes ini. Seminggu selepas kehilangan Nurin, polis mendapat maklumat baru daripada sepupu Nurin mendakwa malam kehilangan itu dia juga ada di pasar malam dan ternampak seorang lelaki berusia 20-an berdiri di luar van putih dan menarik Nurin masuk ke dalam van itu. Nurin turut dikatakan meronta meminta dilepaskan sambil berkata, tak nak, sebelum ditarik ke dalam van putih. Sejak daripada kes itu, orang Malaysia menjadi trauma dengan kelibat van putih sehingga ada ibu bapa yang sudah takut nak benarkan anak keluar bermain kesorangan. Kerana kes penculikan itu, pelbagai NGO turut turun padang mengedarkan berpuluh-puluh ribu poster dan risalah untuk bantu kesan Nurin. Malah ada juga ahli perniagaan, ahli politik dan juga NGO yang menawarkan wang ganjaran kira-kira RM18,000 kepada sesiapa yang berjaya menemui Nurin. Meskipun begitu, pihak polis masih belum menemui sebarang petunjuk yang dapat membantu kes penculikan Nurin itu. Ibu bapa Nurin pula menerima ratusan mesej-mesej yang mengkritik mereka tidak pandai jaga anak. Malah ada yang ambil kesempatan dan juga dakwa mereka nampak Nurin di beberapa lokasi seperti di Seremban, Rawang, namun semuanya adalah palsu. Ada wartawan menceritakan semasa kes itu, dia terpaksa kerja ke sana kemari, siang malam termasuk pergi ke Bukit Beluka bagi membongkar kes itu. Namun, kes itu menemui jalan buntu. Hari demi hari berlalu dan setelah 25 hari berita kehilangan Nurin Jazlin berlalu, ganjaran terus meningkat kepada RM26,000 kepada sesiapa sahaja yang memberi maklumat yang boleh membantu penemuan Nurin. Malaysia dikejutkan dengan penemuan sebuah beg sukan mengandungi mayat seorang kanak-kanak perempuan yang tidak berpakaian dan tidak dikenali ditinggalkan di sebuah hadapan rumah kedai di Petaling Jaya, dijumpai oleh pemilik kedai itu. Apa yang paling menyedihkan, mayat itu ditemui dengan timun dan terung disumbat ke dalam kemaluannya
hingga menyebabkan rektumnya pecah dan dijangkiti bakteria sekaligus menjadi punca kematian. Hasil daripada bedah siasat juga mendapati mangsa telah didera secara seksual. Polis yang percaya kanak-kanak yang tidak dapat dikenal pasti itu meninggal 6 jam sebelumnya dan meminta sesiapa yang ada kehilangan anak berhubung dengan ibu pejabat mereka. Oleh sebab Nurin adalah antara kanak-kanak yang hilang, ibu bapa Nurin turut hadir untuk mengecam mayat itu di Hospital Kuala Lumpur. Ibu bapa Nurin bagaimanapun menarik nafas lega apabila keluar daripada bilik mayat itu dan pasti itu bukan anaknya berdasarkan raut wajah, warna kulit, bentuk gigi dan rambut pendek. Malah Jazimin turut berpendapat itu mungkin mayat anak warga asing memandangkan tiada parut suntikan BCG. Bagaimanapun sampel darah mereka diambil untuk menjalani ujian pembandingan DNA. Pihak polis bagaimanapun mengesahkan mayat kanak-kanak itu adalah Nurin Jazlin berdasarkan DNA dan rekod pergigian dari sekolahnya. Pengesahan itu membuatkan Jazimin dan isterinya pada awalnya sukar mempercayai mayat itu adalah anak mereka dan menuntut DNA kali kedua. Menurut Jazimin, saya kenal anak saya, jadi saya minta pihak polis jangan tutup kes, cari anak saya dengan segera. Bagaimanapun, dia dan juga isterinya reda dan jenazah kemudiannya dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota setapak selepas solat Jumaat. Polis Diraja Malaysia turut menubuhkan satu jabatan khas bagi menyiasat pembunuhan Nurin. Semasa proses siasatan itu, kes Nurin turut mendapat perhatian daripada Menteri daripada Jabatan Perdana Menteri pada waktu itu iaitu Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz. Dan menurutnya, ibu bapa Nurin patut didakwa kerana kecuaiannya menyebabkan anak mereka hilang dan juga mati. Bagaimanapun, kenyataan Nazri ditentang oleh Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia pada waktu itu, Tan Sri Lee Lam Tai, kerana berpendapat ibu bapa Nurin sudah cukup berat melalui ujian kehilangan anaknya itu. Perkara yang paling penting adalah menangkap penjenayah dan bukannya mendakwa. Pandangan Tan Sri Lee turut disokong oleh mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada waktu itu iaitu Datuk Seri Syarizad Abdul Jalil. Lima suspek ditahan bagi membantu kes Nurin. Namun akhirnya 4 daripada suspek dilepaskan kecuali seorang wanita Indonesia. Difahamkan 4 suspek itu dilepaskan kerana DNA mereka tidak sepadan dengan DNA yang ditemui pada badan Nurin. Wanita itu pula ditahan di sebuah pasar di Negeri Sembilan, dikatakan tidak jauh daripada RNR Seremban di mana ada laporan menyatakan nampak Nurin di situ pada 5 September. Pihak polis tidak mengulas lanjut mengenai pelibatan wanita bernama Fitriani Junaidi itu. Namun, apa yang peliknya, wanita ini sanggup menelan kad SIM ketika dalam perjalanan ke Mahkamah Seksyen Petaling Jaya ketika daripada Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Kad SIM tersebut dipercayai ada maklumat penting kes tersebut. Akibat daripada perbuatan itu, suspek telah dibawa ke hospital dan pegawai perubatan telah mengeluarkan kad SIM tersebut melalui dubur wanita itu 6 hari kemudian kerana suspek tidak mahu makan ataupun membuang air besar. Hasil daripada siasatan, polis mendedahkan wanita itu ada menghantar pesanan menerusi kad SIM itu mendakwa Nurin ada bersamanya ke nombor hotline polis. Suspek bagaimanapun dibebaskan tanpa syarat kerana tiada bukti yang kukuh. Polis telah berkongsi video CCTV kes Nurin yang memaparkan sebuah motosikal dibonceng lelaki telah meletakkan sebuah beg sukan di hadapan sebuah kedai. Video itu kualitinya telah ditingkatkan oleh makmal forensik FBI Washington, namun masih lagi gagal menemui penjenayah sebalik kes Nurin Jazlin. Gambaran lakaran wajah yang diburu bagi kes Nurin yang tersebar di media cetak dan juga elektronik masih belum menemui titik noktah. Apa yang pasti, pembunuh Nurin Jazlin masih lagi bebas di luar sana dan hidup seperti biasa. Walaupun sudah lebih sedekat, Tan Sri Musa Hassan yang ketika itu menjadi Ketua Polis Negara akui kes itu masih segar di ingatannya dan merupakan kes pertama melibatkan kematian kanak-kanak secara tragis. Semoga satu hari nanti kes Nurin Jazlin menemui keadilan. Jika Nurin masih hidup, dia kini pasti berusia 22 tahun dan hidup normal seperti anak-anak gadis yang lain. Al-Fatihah buat arwah.